Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berusaha pengacara majlis, menghormati Puan Rosniwati Mansur, khususnya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran ini melimpah kurnianya kita dapat bersama dalam online pada pagi ini, pagi cuti 1 Rajab. Bermakna lebih kurang 2 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi bulan Rajab dengan bulan Sya'ban ini banyak Rasulullah berpuasa sebagai satu latihan. Maknanya Rasulullah menganjurkan kita puasa. Rasulullah memang sentiasa puasa Isnin Khamis, banyak puasa, ya. Jadi kita sebagai umatnya dianjurkan supaya banyak puasa bulan Rajab dan bulan Sya'ban, supaya masuk bulan Ramadan kita dah biasa, ya, dan kita dah cukup bersedia dah pasal kita dah berlatih di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Pada pagi ni saya nak bincang sikit. Saya tengok dalam masyarakat kita masalah masbuk muwafiq, ramai yang tak faham. Ramai tak faham. Baru ni saya terlibat dengan panel untuk memilih imam 41, S41. Pegawai lah sebagai pentadbir di masjid. Walaupun ada ijazah, tapi masih ramai yang tak faham apa itu masbuk dan muwafiq. Okey, dalam masa sedikit ni saya cuba nak bagi tuan-tuan dan puan faham. Kita kena faham ta'rif dulu. Dalam solat berjemaah, tak dapat tidak mesti ada makmum dan juga imam. Dan akan berlaku sama ada makmum itu makmum yang masbuk atau makmum yang muwafiq. Makmum yang muwafiq iaitu makmum yang sempat menyempurnakan bacaan Fatihahnya dalam keadaan bacaan yang sederhana bersama imam, bermula dia masuk solat sehingga imam rukuk. Maknanya selepas dia takbir, dia sempat membaca, sekiranya dia sempat menghabiskan bacaan Fatihah dalam keadaan sederhana, tidak cepat sangat dan tidak lambat sangat, sehinggalah imam rukuk, maka dia dikategorikan sebagai makmum yang muwafiq. Dan sebaliknya, apabila masa itu tak sempat, dia datang lewat ke, maka makmum tadi dipanggil makmum yang masbuk. Kita tak boleh katakan bahawa siapa datang lewat maka dikatakan masbuk, ya. Walaupun makmum tadi dia datang lewat, tetapi imam baca panjang. Contohnya pagi Jumaat, surah As-Sajdah ada 3 muka. Dia datang selepas selepas imam bangun daripada sujud sajadah. Jadi lepas sujud sajadah itu lebih kurang semuka lebih lagi. Jadi dah pasti bahawa dia sempat menghabiskan Fatihah. Maka makmum tadi tetap dipanggil makmum yang muwafiq. Makmum yang muwafiq, dia kena baca sendiri. Maknanya dia tanggung sendiri surah Fatihah. Sebagaimana dia kata hadis, la salata liman lam yaqra' bi Fatihil kitab. Tidak dikatakan seorang itu salat kalau tak baca surah Fatihah. Dan sebaliknya, makmum yang masbuk itu dia hanya perlu baca setakat yang sempat saja.
sekiranya dia sempat bersama imam dalam rokok, sempat bersama dengan imam dalam rokok sekadar subhanallah, maka dapatlah rakaat makmum yang masbuk tadi. Makmum muafiq, dia diberi masa yang panjang. Katalah makmum muafiq, orang yang katalah saya buat contoh, lepas makmum itu, lepas imam takbir, makmum tadi takbir. Kemudian dia asyik baca, dengar bacaan imam sedap ke, dia terlupa untuk membaca surah Fatihah. Dah penghujung, imam dah hampir dengan nak rokok, baru dia teringat bahawa dia tak baca surah Fatihah. Maka dia pun baca. Elok selesai, tak sempat habis setakat 3 ayat saja, imam perokok. Maka makmum tadi kena habiskan surah Fatihah. Dan diberi masa 3 rukun yang panjang. Jangan silap. Ada orang faham 3 rukun. Dia kira bila 3 rukun? Rokok, i'tidal, sujud pertama. Kena habiskan sampai sujud pertama. Tak, silap. Maksud 3 rukun di situ diberi masa untuk makmum yang muafiq ialah 3 rukun yang panjang. Mana rukun panjang? Rukun panjang iaitu rokok, sujud pertama dan sujud kedua. Jadi maknanya campur dengan rukun yang pendek. Mana rukun pendek? I'tidal dan juga duduk di antara dua sujud. Jadi 5 semua diberi masa. Maknanya sampai sujud yang kedua, kalau makmum tadi tak sempat menghabiskan juga Fatihah, maka dia tak dapat rakaat. Baru tak dapat rakaat. Kalau dia habiskan sebelum sujud yang kedua, maka dapatlah rakaat. Itu perlu faham ya. Kalau saya buat contoh lain, katalah kita datang sembahyang Zuhur. Selepas imam takbir, kita pun takbir. Kita pun baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhi alladhi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Selesai je kita baca doa iftitah, imam berokok. Jadi adakah makmum tadi muafiq atau masbuk? Kita kena tanya. Nak dapat jawapan tu kita kena soal begini. Sekarang ni doa iftitah ni apa hukum ni? Kalau aku tak baca, sah tak? Kalau kita tak baca surah doa iftitah, sah. Kerana doa iftitah adalah sunat hay'ah. Sunat hay'ah. Baca dapat pahala, tak baca tetap sah. Ya? Cuma kita baca kerana biasa kita baca, tak ada masalah. Tak ada masalah, imam yang sama, waktu yang sama, sempat kita menghabiskan doa kita. Kemungkinan hari tu imamnya tak baca. Selepas kita selesai doa kita, imam perokok. Kita belum baca Fatihah lagi. Maka dalam hukum fiqh kata makmum yang menyebutkan dirinya untuk membaca surah Fatihah, disangkanya imam baca, rupanya imam tak baca. Selesai dengan doa kita, imam rokok. Maka makmum tadi kena habiskan surah Fatihah kerana dia adalah makmum yang muwafiq. Jadi kita dapatlah jawapan tu. Kalau aku tak baca tadi, sempat habis surah Fatihah. Kerana aku baca doa iftitah yang tak sempat. Mana mungkin imam tak baca. Ya. Jadi kita tak boleh marah imam. Dia tak baca kerana sunat sahaja. Kemungkinan hari tu isteri dia pesan ke, abang hari ni pergi ringkas-ringkas sudahlah. Solat Zuhur, kita nak pergi kenduri. Kenduri kahwin. Jadi imam pun sami'na wa ata'na, ikutlah.
apa yang isteri suruh. Pasal dia sayang isteri. Dia sayang isteri kan. Nanti isteri membebel pula. Perempuan mulut banyak. Kan? Jadi kita kena pasal tu kita kena faham tu. Pasal kita kena selesai sendiri. Nak tanya orang sebelah tak boleh. Dalam solat mana boleh cakap. Kita kena faham. Ya. Okey, setakat ni boleh faham Rasa-rasa ada soalan tak mengenai masbuk muafiq? Ada jemaah nak tanya soalan sebelum Ustaz teruskan lagi huraian tentang masbuk dan muafiq. Silakan. Dato' Asnaul, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum yang berbahagia Tuan Imam. Ya. Tadi tentang masbuk dan muafiq, Imam dah menyatakan bahawa ada perbezaan lah, memang benar lah kan. Jadi sekarang ni apabila macam tadi sebagai contoh di mana Imam dah habis Fatihah, kita tak habis Fatihah. Tetapi dalam situasi di mana kita terlupa sebagai contohnya, dah baca Fatihah ke tidak. Jadi dalam keadaan ragu sama ada kita dah baca Fatihah atau tidak, Imam pun rokok. So adakah kita dibolehkan dipanggil muafiq di mana dibenarkan 3 rukun panjang tadi, Ustaz? Kita tak yakin bahawa kita baca belum. Gitu. Ya, Fatihah. Kalau semayang seorang, dia gini, kalau kita semayang seorang nak ceritanya. Tak, berimam. Kalau semayang berimam, sekarang ni kita kena buat pilihan begini. Kita kena buat pilihan. Masa kita tak ingat tu, kita tak yakin. Kita kena buat pilihan. Ya. Jadi Ustaz cakap pilihan tadi, betul ke pilihan saya di mana saya mesti menghabiskan bacaan Al-Fatihah di mana dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Betul ke Ustaz? Okay. Yang cantiknya baik kita ambil belum baca lagi. Ya. Jadi kita habiskan Al-Fatihah, bermaksud kita dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang tadi. Maknanya kita diberi masa sehingga sujud yang kedua. Baik. Jadi makna tadi rukun panjang 3 tadi lah. Ya, Ustaz, tidak termasuk. Okey. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Cuma kena pandai-pandai lah kita adjust masa. Jangan jarak tu jamak. Maksudnya, okey, rokok itu rukun. Bacaan dalam rokok sunat, tak baca, tak apa. Betul. I'tidal rukun. Apa tu bacaan dalam i'tidal tu sunat je. Cuma pastikan kalau kita tak baca itu biar ada tamakninah, makna berhenti sekejap sekadar subhanallah. Supaya jarak dengan imam tu tak jauh. Itu pandai-pandai lah. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey. Ya, ada lagi Kalau ada lagi soalan silakan. Ada. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita baca Fatihah, imam tu dah masuk sujud kedua Ustaz. Jadi kalau kita dah habis Fatihah lepas masa sujud kedua tu, kita rukuk. Jadi kita ni kira masbuk ke apa satu lagi tu? Maknanya bagi makmum yang terlupa tadi ke? Ceritanya. Ke macam mana? Dia lambat. Dia masuk lambat. Dia masuk imam dek tengah. Imam duk tengah baca Fatihah lah, tapi dah nak akhir Fatihah dah. Akhir Fatihah. Lepas tu dia pun masuk terus baca Fatihah. Tapi imam tu dah rukuk, lepas tu imam tu i'tidal, lepas tu imam tu sujud. Lepas imam sujud yang kedua tu, lepas tu imam tu sujud duduk antara duduk sujud, lepas tu imam tu sujud lagi sekali. Kalau imam sujud yang kedua tu, kita masih dapat lagi ke rakaat Ustaz? Gini. Sekarang ni soalan saya nak tanya tadi,
bila maknanya masa puan masuk solat tadi, masa tu imam dah rokok belum? Masuk belum rokok. Belum rokok. Belum rokok maknanya tadi dia. Okey, masa kita masuk tadi, Imam baca Fatihah. masa kita takbiratul ihram, bermula kita masuk sehingga imam rokok tadi, waktu itu kalau sempat kita baca Fatihah dalam bacaan sederhana, ya, bacaan sederhana, sepatutnya sempat kita menghabiskan Fatihah, maka kita dikatakan muwafiq. Muwafiq kena habiskan Fatihah. Tapi kalau kita datang dah lewat, ya, maknanya kita takbir sekejap, kita baca 2-3 ayat, imam rokok. Ya, kalau gitu kita ni masbuk. Jadi bagi makmum yang masbuk, ya, dia tak perlu habiskan Fatihah. Fatihahnya ditanggung oleh imam. Maka dia hanya perlu baca sakat yang sempat saja. Jadi imam rokok, dia kena rokok, dia tak boleh habiskan Fatihah. Dia penentu dapat rakaat. Penentu dapat rakaat apabila dia sempat bersama dengan imam dalam rokok sekarang subhanallah dapat rakaat. Jadi dia dapatlah tu ya Ustaz ya? Dapatlah. Itu nak kena faham ni, kita ni masbuk ke muwafiq. Jadi tadi tu dikira masbuk ya Ustaz? Memang kalau kita datang awal, mana kita masuk tadi memang memang tak sempat, mana kita baca sekejap. Kita sempat 2-3 ayat imam rokok, mana tak sempat dah. Kalau tak sempat, maknanya kita dikategorikan sebagai makmum yang masbuk. Jadi, apabila makmum masbuk, kita tak perlu habiskan Fatihah. Kalau kita turun je, katalah paling cepat. Kita habiskan Fatihah, kita turun je, imam bangun untuk tidak. Dah tak dapat rakaat dah. Kalau sampai imam sujud, confirm lagi tak dapat. Yang sepatutnya masa tu apabila kita tak sempat menghabiskan Fatihah, kita bagi makmum masbuk tadi, dia tak perlu habiskan Fatihah, dia baca sakat sempat. Satu ayat lah, dua ayat lah. Kalau tak sempat langsung, hanya taubat nina saja. Allahu Akbar, diri sekejap, imam rokok je. Kita tak perlu habiskan Fatihah. Apabila kita cuba nak habiskan Fatihah, kita turun je, imam i'tidal dah tak dapat rakaat. Yang ni ramai orang tak faham. Apabila dia terus nak habiskan Fatihah, pasal ada tadi yang saya baca hadis, la solata liman lam yaqra bi Fatihil kitab, tidak dikatakan suatu solat kalau dia tak baca Fatihah ataupun tak habiskan Fatihah bagi makmum yang muwafiq. Bagi makmum yang masbuk, dia ada hadis lain. Ju'ilal imam liyutamma bi, dijadikan makmum itu, dijadikan imam itu untuk diikuti. Maknanya apabila imam rokok, kita kena rokok. Imam i'tidal, kena i'tidal. Betul. Itu nak kena faham diri kita. Makmum kita ni masbuk ke muwafiq. Okey, boleh jelas tak? Jelas Ustaz. Terima kasih. Ustaz, saya nak mantap tentang apa yang Ustaz cakap tadi kerana benda ni penting ya. Kalau kita ketahui bahawa kita adalah makmum muwafiq ya. Jadi kita dimaafkan sekiranya ketinggalan di belakang imam sehingga 2 rukun yang panjang iaitu rukuk dan 2 sujud. Betul Ustaz ya? Jadi tak kiralah duduk di antara 2 sujud. Dan kerana ia rukuk, dia rukun pendek kan, makna tadi yang rukuk 2 sujud tadi kita dimaafkan, betul tak Ustaz ya? Dia 3 rukun, maknanya jadi jumlah semua 5.
Ya, masuk 5 tadi, 2 yang antara 2 sujud yang kira pendek lah. Betul tak Ustaz? Dan juga rukuk. Betul tak Ustaz? Campur yang pendek dia 5. Betul. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Okey ha. Ustaz, kita sembahyang nak bersama-sama imam ya. Jadi yang dimaksudkan bersama imam tu, kadang-kadang saya tengok dia kalau kita berjemaah, imam dah angkat takbir Allah Akbar, makmum masih lagi terkira-kira baru nak niat. Jadi imam dah baca Fatihah. Macam mana tu Ustaz? Dapatkah bersama imam tu? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Okey. Dia apa ni disebut dalam hadis yang saya baca tadi, ju'ilal imam yu'tam bih, dijadikan imam untuk diikuti. Dan perbahasan kitab Bahrul Mazid dia kata, maksudnya kita makmum dengan imam ni dia jangan jarak, maknanya kena segerakan, apa imam takbir. Kalau kita ada dalam masjid ke surau ke, imam takbir, secepat mungkin kita ikut takbir, kita ikut imam. Dengan kata lain, katalah maksudnya hadis itu dijadikan imam untuk diikuti. Katalah kita tak boleh meninggalkan imam. Meninggalkan imam sama ada kita cepat daripada imam. Lambatlah imam ni, aku rokok dululah. Satu dia tinggal. Lambatlah imam ni. Intidal dululah. 2. Lepas tu lambatlah imam ni, aku sujud dululah. Masuk yang ketiga, batal. Dia meninggalkan imam. Ataupun makmum tadi lebih warak pada imam. Imam rokok, dia tak rokok lagi. Imam i'tidal, dia baru rokok. Imam sujud, dia baru i'tidal. Apabila imam turun sujud, batal. Pasal dia telah meninggalkan imam 3 rukun fi'li. Yang perbuatan ni, 3 rukun fi'li betul-betul. Okey. Boleh faham kan? Ulang Ustaz. Ulang. Ya? Ulang Ustaz. Gini. Allah jadikan, Rasulullah sebut kata, dijadikan imam untuk diikuti. Maknanya apabila kita berada di masjid atau di surau ataupun di rumah, kita berimamkan suami ke anak kita ke yang boleh jadi imam, mana-mana saja kita solat berjemaah. Apabila imam takbir, undang-undangnya mengikut hadis itu, makmum kena segera takbir. Dia kata ju'ilal imam liyutamma bi fa idza kabbara kabbara fa idza raka'a farka'u. Apabila imam takbir, makmum kena takbir. Apabila imam raka'a, makmum kena raka'a. Dia kena segera. Jadi dalam maksudnya, maksud lain juga, makmum tak boleh tinggalkan imam. Sama ada makmum itu cepat daripada imam. Imam lambat rokok, dia rokok dulu. Imam lambat i'tidal, makmum dulu i'tidal. Kemudian imam lambat sujud, dia sujud dulu. Jadi apabila 3 rukun berturut-turut, 3 rukun perbuatan tu, rokok 1, i'tidal 2, sujud masuk yang ketiga, batal solat ni. Ataupun makmum tadi terlebih warak daripada imam. Macam mana? Imam rokok, dia tak rokok lagi. Imam i'tidal, dia bawa i'tidal, dia bawa rokok. Kan? Imam sujud, dia bawa i'tidal. Mana 3 rukun turut-turut. Maka batal solat ni. Okey, boleh faham? Faham Ustaz. Alhamdulillah. Okey, ada lagi soalan-soalan yang ditanyakan. Jadi para jemaah boleh ambil kesempatan bertanya imam apa-apa kemuskilan berkaitan dengan solat ataupun tentang masbuk dan muafiq. Silakan. Dekat chat ada kot? Tak ada. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Apa tu Cik nak tanya, biasanya
Jemaah ni kalau dia macam dalam perjalanan, lepas tu dia stop, itu bila dah sampai waktu itu bukan dia sengaja nak lewat-lewatkan ikut imam, mungkin dia nak ambil uduk ke, macam tu Ustaz. Jadi maknanya kita bukan sengaja tak sempat nak kerja, kita nak juga berimam dengan imam, tapi dalam perjalanan kita macam tak selesa, itu sebabnya kita macam lambat sikit nak ikut takbir ke apa Ustaz. Jadi mungkin solat kita tu sempurna, tapi macam kata Ustaz, tak mesti kitanya mesti sedia nak cepat ikut imam takbir, kita takbir. Mungkin keadaan kita lah Ustaz, macam jaga tadi kan. Mungkin Tak, maksud saya gini, maknanya dalam kes tadi kita telah bersedia. Kita telah bersedia di sejadah, kan, di surau ke, di mana-mana lah. Maknanya apabila imam solat, kita mulalah. Soal kita datang lewat, kita nak ambil wuduk dulu, itu lain cerita. Itu tak bukan makna maksud kita melamat-lamatkan. Ini kita dah ada wuduk, semua dah lengkap, semua dah tunggu nak solat je. Tunggu nak solat. Jadi kita duk sembang, kita duk main handphone, maknanya kita buat benda lain dah. Datang tu ibaratkan datang masjid awal, tapi dia bersembang, orang dah tersemayang lama, dah habis surah Fatihah baru nak takbir. Itu maknanya melambat-lambatkan. Kalau kita sampai lewat, kita belum ada wuduk apa, nak pergi buang air dulu, itu bukan masuk melambat-lambatkan. Pasal kita tak sempurna lagi. Ya. Ini nak cerita orang dah sempurna dah. Jadi dia saja nak masuk sembah, tunggu. Ataupun setengah tu dia datang lewat. Kemudian nak semayang sunat dulu. Nak semayang sunat awal lah. Jadi apabila imam dah mula solat, kita tak payah semayang sunat lagi lah. Teruslah ambil tempat untuk solat berjemaah bersama imam. Kalau nak buat solat sunat, katalah tak sempat qabliyah, boleh kita qada buat kemudian, nanti orang tengok dia datang lewat. Setengah orang perempuan tak boleh duduk belakang, kan? Kalau orang lelaki ada jenis tu, dia dah datang lewat, duduk sok, tiba-tiba dia pergi sok depan, lepas tu sembahyang sunat, orang tengok dia ni dah datang lewat, lepas tu baru mula sembahyang sunat pula, lambat orang nak qomat. Itu melambat-lambatkan, ganggu orang lain. Okey jelas. Okey, boleh buka soalan lagi ke ataupun Ustaz ada hal ke? Tak ada hal ini. Tak ada hal, bolehlah lagi kita sebab kuliah kita seterusnya pukul 8.30, tapi mungkin kita boleh lebih awal sikit lah habis kuliah, mungkin ada ruang dan peluang untuk jemaah bertanya soalan lagi sekiranya ada kemusykilan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya ni jahil, memang kurang ilmu. Saya nak tanya tentang yang tadi Ustaz kata, kalau dia ketinggalan, dia asalnya ikut tapi dalam solat berikut berimam tu, dia ketinggalan 3 benda sebab, kata Ustaz tadi ada 2 sebab. Satu dia, dia macam baca lewat ke apa, lepas tu imam dah sujud, dah apa dah semua, tapi dia tak sempat nak kejar tu, Ustaz kata batal. Okey, batal tu dari segi maksudnya solat dia berjemaah tu yang jadi batal ke? Pahala berjemaah tak ada maksud Ustaz? Atau batal tak ada langsung pahala ke, dia kena buat solat tu balik semula ke? Macam mana tu Ustaz? Saya tak faham. Yang kata batal tu dia meninggalkan imam. Dia meninggalkan imam. Sama ada dia cepat daripada imam
Ataupun lambat. Dia mendahului imam ataupun dia apa ni, pergerakan dia tu seolah dia lebih warak pada imam. Maknanya itu yang lambat tu ada berlaku. Imam merokok, dia tak rokok lagi. Imam i'tidal, dia baru rokok. Imam sujud, dia baru i'tidal. Itu makna dia meninggalkan imam. Dia kategorikan sebagai dia meninggalkan imam. Dia melambat-lambatkan. Dia berbeza macam ni. Ada masalah yang disebut, ada masalah batin. Masalah batin. Disebut kaedah bahasa Arab, bahasa Arab kena kita kata batin. Batin maksudnya orang yang dia ada penyakit, umpamanya penyakit dia kena stroke ataupun dia pernah kena demam panas ke, dia punya memori dia perlahan, slow kan. Itulah lepas dia tak lepas imam takbir, dia takbir terus. Tapi dia nak baca lambat. Pasal dia kena stroke, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nak ambil tu, nak pergerakan tu lambat. Orang kalau orang macam tu, dia takbir awal tadi. Selepas imam takbir, dia takbir. Tapi dia nak menghabiskan Fatihah, tak boleh. Maka sama juga orang tu diberi masa. Dia kira muafiq, dia kena habis Fatihah sehinggalah sujud yang kedua. Berbeza dengan orang yang was-was. Was-was dia bukan penyakit zahir, dia adalah penyakit batin. Dia kena lawan. Buktinya bahawa orang sakit was-was ni ada penyakit batin, dalaman. Ya. Kalau kita pergi jumpa doktor, saya ada sakit. Cik nak jumpa doktor sakit apa? Saya ada nak jumpa pakar was-was. Ada? Tak ada. Saya nak beli ubat, pergi farmasi. Beli ubat apa? Ubat was-was. Ada? Tak ada. Jadi dia kena lawan. Yang ni penyakit dalaman. Maka orang was-was, dia nak masukkan susah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau dia tak lawan memang tak boleh masuk. Dan apabila masuk, satu lagi biasanya sangkut di akhir. Ghairil maghdu. Kalau dia tak lawan tak boleh. Yang boleh lawan imam rokok, baru dia boleh habis. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baru boleh. Jadi bagi makmum yang was-was, dia tak masuk dalam masalah batin tadi, masalah yang sakit macam stroke tadi. Dia hanya dibenarkan sekat i'tidal saja. Maknanya makmum yang lambat kerana was-was, dia kena habiskan Fatihah. Jadi lepas imam takbir, dia takbir. Tetapi kerana dia penyakit dalaman, dia kena mesti lawan. Dia kena habiskan Fatihah sehingga sekat dibenarkan sekat i'tidal saja. Maknanya kalau imam turun sujud dia tak habis lagi, dia tak dapat. Okey, boleh faham? InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Okay, silakan Puan Fatimah. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya dua perkara. Pertama, masa sujud akhir, selalu makmum baca doa panjang-panjang dalam masa sujud tu. Padahal imam dah baca tahiyat akhir. Masa bila kita kena bangun Ustaz? Itu pertama. Yang kedua, bila dah habis baca sembahyang, imam tengah baca doa dan berzikir, masa bila kita boleh alihkan kita punya kedudukan tu daripada kita duduk tahiyat itu tu, boleh kita berubah kedudukan. Itu dua perkara saya nak tahu. Tahiyat awal Tak, dah sujud akhir. Kita dah nak tamat dah ni, dah penghabisan sekali sujud akhir. Selalu dalam sujud tu biasa makmum selalu baca doa panjang lah. Doa kita sendiri dalam masa sujud tu, doa dalam hati. Masa kita dah sujud tu.
Lepas tu Masa imam saya dah baca takyat lagi akhir. Imam dah baca takyat akhir, tapi masa bila kita nak kena bangun Ustaz, nak baca takyat akhir. Diorang kata kalau lama-lama kalau dah lepas baca syahadat dah kira kita batal ke apa? Saya pun tak faham. Yang kedua itu soalan saya. kalau masa sujud, makmum tu baca sujud yang lama, dia tak sampai ke batal pasal pasal gini, sujud, lepas sujud duduk untuk baca tahiyat. Jadi maknanya tinggal satu rukun lagi yang fi'li. Dia jadi rukun qauli dia tak kira bacaan. Kalau ikut rukun banyak lagi tu. Bacaan tahiyat, bacaan selawat, salam, ada 3 ni. Ya, betul. Tapi yang tu rukun qauli dia tak kira. Dia kira makmum yang meninggalkan imam 3 rukun betul-betul, rukun baru batal. Okey. Bermakna dia boleh baca. Tapi kerana dia lambat, walaupun satu rukun dia tinggal, makna dia lambat daripada imam, dia melambat-lambatkan kerana ambil lama dalam sujud, ya. Itulah hadis aqrabu di antara tempat yang paling untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala, kita banyakkan berzikir dalam sujud. Sujud. Tapi itu untuk kita solat sorak. Kalau kita ikut imam, jadi wajib ikut imam. Jadi apabila kita buat lambat-lambat dengan imam gitu, dia jadi jatuh makruh. Makruh. Okey, yang kedua, bila imam tengah baca doa, zikir lepas apa, kan kita duduk tahyat akhir tu, bila kita boleh bergerak, kita boleh alih kedudukan kita. Kita bergerak, kita alih. Kita boleh bergerak dengan imam apabila kita dah berpisah dah. Mana lepas bagi salam. Assalamualaikum. Lepas bagi salam, imam baca doa. Dia baca doa-doa. Masa baca doa tu kita masih lepas bagi salam kedua tu dah terpulang dah nak pusing kok mana kita kisah dah. Ada orang dia kata tunggu pertengahan imam tengah baca tu baru boleh gerak. Jangan gerak dulu. Okey. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Dia salah ni selagi kita ada hubungan dengan imam. Apabila kita dah bagi salam kedua tu, dia tak ada hubungan dengan imam dah. Tak apa dah. Cuma dari segi adab ni lah. Dari segi adab ni orang kata, oi tak sabar nak tinggal imam. Tadi elok je ikut imam. Ni nak tinggal imam je. Faham Ustaz. Okey Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Minta maaf saya nak tanya soalan. Ustaz, Nadia, situasi ini berlaku di Mekah ya, di mana apabila kita di Hijri Ismail, dipahamkan bahawa apabila kita solat di Hijri Ismail seolah-olah kita solat di dalam Kaabah. Saya dipaham ya. Jadi dalam keadaan di mana terlalu rapat, tak silap saya betul ke kita solat sunat berdiri, Ustaz, dibenarkan kerana tak boleh sujud dan terpaksa kita solat sunat di Hijri Ismail secara berdiri sampai memberi salam. Betul ke Ustaz? Dan adakah dibolehkan atau adakah ia satu sunnah? Terima kasih Ustaz. Rasulullah SAW sebut dalam hadis, Rasulullah bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Jadi dalam perbuatan solat yang ditunjuk oleh Rasulullah, bila Rasulullah kata kamu mampu berdiri, kamu solat bukan berdiri. Apabila kamu tak mampu berdiri, kamu duduk. Tak mampu duduk sambil melentang. Sambil melentang isyarat semualah sampai ke hati. Okey. Sekarang ni kita dalam keadaan darurat. Kita kena buat setakat yang boleh. Jadi
selagi kita boleh mana yang paling hampir. Yang mana hampir boleh. Kalau kita kata kita boleh berdiri. Kalau kita kata kita boleh duduk, tak boleh nak berdiri. Tak apa, sambil duduk, tak apa. Tak payah berdiri pun tak apa. Pasal sembahyang sunat boleh sembahyang sambil duduk. Tak berdiri langsung tak apa. Betul. Solat sunat. Ya. Jadi kita ada pilihan. Maknanya dia kira sakat yang kita boleh dalam keadaan darurat ni. Jadi hukum itu dia bergantung kepada keadaan semasa. Okay, baik Ustaz, terima kasih. Jadi rasanya kita cukup dulu. Ustaz pun mungkin nak berehat, nak pergi minum pagi dengan keluarga, cuti. Jadi kita selesai berhenti sini dulu untuk kuliah. Jadi alhamdulillah, amin Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran Al-Fadil Ustaz Hasan Al-Fadli Abdul Rahman yang sudi bersama di Google Meet Gemenur Iman pada pagi ini untuk membimbing kita dengan bacaan surah Yasin, doa dan tazkirah, dan kita sama-samalah doakan kepada mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit dengan asbab kita membaca kalamullah dan doa bersama Al-Fadil Ustaz secara berjemaah tadi. Mudah-mudahan Allah ijabahkan doa-doa kita insya-Allah. Jadi terima kasih juga kepada Al-Fadil Ustaz pada pagi ini tentang penerangan tentang masbuk dan muafiq. Semoga perkongsian ilmu pagi ini tentang makmum sebagai masbuk dan muafiq dapat memberi kita banyak informasi dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan barakah untuk kita jadikan rujukan bersama. Mudah-mudahan solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, terima kasih kepada para jemaah yang terus setia bersama dengan Gemenur Iman. Mudah-mudahan pada bulan Rajab yang barakah ini Allah turunkan kita rahmat, semoga kita semua dapat mendapat keberkatan dalam setiap langkah dan amal ibadat kita dan terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada semua para penginfak yang terus menginfak kepada Gemenur Iman. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan rezeki kita. Kita sentiasa dan rahmat dengan Allah. Moga pihak Gemenur Iman dapat menyediakan kuliah-kuliah bersama dengan asatizah. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Kuliah kita sebentar lagi pukul 8.30 pagi bersama dengan Al-Fadil Imam Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim, juga Imam Masjid Negara. Jadi bertuah kita pada pagi ini, dua Imam Masjid Negara berada bersama kita di kuliah subuh dan kuliah duha untuk tadabbur surah Ali Imran. Jadi para jemaah yang ada kesempatan waktu, teruskan bersama dengan kuliah sebentar lagi, dan kepada yang ada urusan, moga Allah permudahkan di mana pun kita berada di bumi Allah ini insya-Allah. Sebagai penutup tirai sekali lagi dipersilakan yang Fadil yang berbahagia Al-Fadil Imam Hasan Al-Fadli untuk membaca tasbih, kafarah dan surah Al-As. Dan sebelum penutup, saya memohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan sepanjang berlangsung majlis ini, dan saya sudahi dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.